Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AEDK edisi 23 Ogos 2021. Antara tajuk utama edisi ini, KDN jamin petugas jabatan agensi beri khidmat profesional. AEDK Selangor santuni rakan strategi menerusi program ziarah ihsan. Semua klien Puspen Muar terima suntikan pertama vaksin COVID-19. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Kementerian Dalam Negeri atau KDN memberi jaminan bahawa semua petugas jabatan dan agensinya akan terus melaksanakan tugas sebagai penjawat awam yang profesional. Ketua Setiausahanya, Datuk Wan Ahmad Dahlan Haji Abdul Aziz, dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 16 Ogos lalu memberitahu pihaknya sentiasa gigih mengambil pendekatan yang diamanahkan seperti termaktub Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata KDN termasuklah jabatan dan agensi di bawah kementerian ini akan sentiasa melaksanakan tugas sebagai penjawat awam yang profesional bagi memastikan segala pengurusan dan pentadbiran berjalan lancar dan tidak terganggu. Tambahnya, KDN akan tetap memainkan peranannya dalam menjamin keselamatan dan ketenteraman awam dan tanggungjawab sebagai barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19 akan terus dilaksanakan terutamanya dalam menguatkuasakan prosedur operasi standard SOP. Warga kementerian tersebut, tambah beliau lagi, perlu memastikan setiap peranan yang telah dipertanggungjawabkan akan terus dilakukan semua petugas dengan sebaik mungkin. Terdahulu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berasingan pada 16 Ogos turut memberi jaminan bahawa perkhidmatan awam negara tidak akan terkesan dengan situasi semasa negara, sebaliknya terus menggalas amanah yang dipertanggungjawabkan. Beliau berkata ia berikutan kerjasama serta kesefahaman yang kukuh dan jitu antara setiap agensi kerajaan menjadi kunci utama kejayaan bagi setiap pelaksanaan program dan inisiatif sedia ada. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Azman Muhammad Yusof meminta agar pihak Agensi Antidadah Kebangsaan atau AADK memfokuskan kepada beberapa kawasan tumpuan di negeri itu bagi menangani isu penagihan dan pelancongan sosial. Azman berkata, perkara itu perlu mendapat kerjasama daripada semua agensi kerajaan, swasta dan pemimpin masyarakat dalam usaha membanteras dadah sekaligus menjayakan usaha mencapai dadah terkawal menjelang tahun 2025. Dadah masih merupakan musuh nombor satu negara. Oleh itu, kerjasama ahli mesyuarat adalah dimohon berkolaborasi, bergandeng bahu bagi membanteras musuh nombor satu negara dan masa depan anak muda. Kita boleh bekerjasama, berkolaborasi dalam berbagai bentuk. Tidak sahaja dalam bentuk kewangan, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Melalui mesyuarat, pada kali ini, saya harap kita dapat membincangkan isu penyalahgunaan dadah, substan dan perlindungan sosial dengan lebih sedikit terperinci dan menyeru agar semua ahli dapat hadir dan memberi perhatian, mengambil peluang, mengutarakan pandangan serta show yang boleh dilaksanakan untuk membanteras penyalahgunaan dadah dan perangian dadah di negeri Perlis bagi mencapai matlamat dadah terkawal menjelang 2025. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD Negeri Perlis yang diadakan secara maya pada 17 Ogos lalu. MTMD yang dianjurkan itu bertujuan memantau dan memastikan penyelarasan dasar pelan tindakan strategi dan program membanteras dadah oleh semua agensi serta organisasi di peringkat negeri. Dalam pada itu, beliau meminta AADK Negeri Perlis untuk mengutamakan pelaksanaan bengkel jiwa murni basmi dadah
dadah daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN masing-masing di bawah peruntukan berjumlah dari RM5,100 Malaysia hingga RM138,600 Malaysia yang perlu diperhalusi dan mengadakan perbincangan lanjut bersama Pegawai Kewangan Negeri. Saya berharap usaha ini dapat diteruskan pada tahun ini bagi mencapai hasil kerajaan, merealisasikan rakyat Perlis yang berdaya tahan demi kemakmuran dan kesejahteraan negeri Perlis. Diharap mesyuarat MTMD di peringkat negeri dapat dilaksanakan mengikut jadual pada tahun ini yang ditetapkan dan kertas pertimbangan yang berkonti disediakan seperti terdapat berganding bahu bersama-sama mengatasi masalah penyalahgunaan data, substan dan juga pelancongan sosial demi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan. Sementara itu, dalam mesyuarat berkenaan, Kerajaan Negeri Perlis meluluskan beberapa cadangan seperti pelaksanaan Pelan Tindakan 2021 iaitu penghijauan kawasan berisiko tinggi KBT bagi penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial serta meluluskan pelaksanaan bengkel kepimpinan pelajar menggunakan modul terapi tingkah laku kognitif CBT daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dalam mesyuarat itu juga, mewakili Ketua Pengarah AADK ialah Tuan Othman bin Mohamed Nazari, Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan AADK. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti lihat seketika. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali. Memahami kepentingan rakan strategik dalam merawat pulih golongan yang mengalami ketagihan dadah serta masalah pelancongan sosial, Agensi Antidadah Kebangsaan atau AADK Selangor baru-baru ini melancarkan program Ziarah Ihsan Siri 2 bagi menyantuni Pusat Pemulihan Dadah Persendirian atau PPDP. Pengarah AADK Negeri Selangor, Nazir Muhammad berkata, usaha itu bagi memberi suntikan semangat, dorongan serta membina hubungan kolaboratif berterusan sekaligus bersama-sama menangani permasalahan dadah dan pelancongan sosial di Selangor. Beliau berkata, program itu digerakkan dengan kerjasama rakan strategik dan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dengan menyasarkan sebanyak 9 buah PPDP berdaftar. Nazir berkata, program itu bertujuan bagi memantau pelaksanaan rawatan dan pemulihan klien yang dilaksanakan di PPDP serta mewujudkan hubungan harmoni antara kedua-dua pihak. Jadi hari ini kita hari kedua lah kita pergi ke Pusat Pemulihan Dadah swasta di Negeri Selangor ni. Semalam kita dah pergi 2 tempat, hari ini lagi 3 lah. Jadi sebenarnya inisiatif Ziarah Ihsan ni kita tidak terhenti pada klien-klien AADK sajalah. Sebab kita melihat pihak-pihak Pusat Pemulihan Dadah swasta ni juga banyak membantu individu yang terlibat dengan masalah penagihan. Jadi kita teruskan juga untuk memberi sedikit menghantar bantuan-bantuan yang tertentu lah. Dalam pada itu, Nazir menambah pelaksanaan siri kedua program berkenaan menyasarkan bantuan kepada PPDP berdaftar serta Rumah Pemulihan Arwikop Majlis Agama Islam Selangor MAIS di seluruh negeri Selangor dengan melibatkan agihan sumbangan barangan peralatan perlindungan diri PPE yang telah diterima dari NGO. Secara keseluruhan, beliau melihat kesungguhan PPDP dalam merawat pulih klien menerusi pelbagai kaedah tersendiri. Dalam masa sama, beliau juga berpuas hati dengan perkembangan fizikal dan kerohanian yang ditunjukkan klien di PPDP yang dilawati. Sementara itu, beliau mengajak orang ramai khususnya agensi kerajaan dan swasta untuk turut sama membantu menyalurkan apa sahaja bentuk bantuan kepada orang kena pengawasan OKP serta PPDP khususnya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kita ke berita seterusnya. Kira-kira 700 pegawai pendidikan dan guru menyertai program Great Teacher Organisation atau GTO, anjuran Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Pulau Pinang.
Program kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dilaksanakan secara maya bertujuan memberi pengetahuan tentang senario dadah semasa serta memberi kemahiran dalam menyampaikan mesej dan panduan bagi mewujudkan persekitaran yang sihat tanpa dadah. Menerusi program itu, Pengarah AADK Pulau Pinang, Elmariah Chung berkata ia merupakan satu perancangan, pengisian dan penyampaian tindakan di bawah fokus pencegahan khususnya program-program yang dilaksanakan di peringkat institusi pendidikan. Seminar GTO ini yang diadakan pada petang ini adalah bagi memenuhi perancangan, pengisian dan juga penyampaian tindakan di bawah fokus pencegahan, khususnya program-program yang dilaksanakan di peringkat institusi pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, seminar Great Teacher Organisation yang diadakan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada semua golongan pendidik, khasnya kepada guru pendidikan pencegahan dadah atau PPDA serta guru bimbingan dan kaunseling dalam menyampaikan maklumat anti dadah kepada para pelajar sejajar dengan isu penyalahgunaan dadah yang berlaku pada masa kini. Menurut Elmariah Chung, tanggungjawab dan amanah perlu digalas bersama bagi memastikan generasi muda tidak tenggelam dalam keruntuhan sasiah jati diri sehingga terjebak dalam penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial. Namun, tuan-tuan dan puan, ini adalah tanggungjawab dan amanah yang perlu kita galas bersama, memastikan agar generasi muda kita tidak tenggelam dalam keruntuhan sasiah, keruntuhan jati diri sehingga mereka terjebak dalam kancah permasalahan dadah maupun dalam kancah pelancongan sosial. Pihak AADK Negeri Pulau Pinang akan terus menggarap kerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri dalam meneruskan usaha pendidikan pencegahan dadah dalam kalangan pelajar. Antara panel jemputan dalam program itu ialah Pegawai AADK Negeri Terengganu Encik Rusmizal Ibrahim dan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah PPD Seberang Perai Selatan Encik Muhammad Nur Suhaili Jamali. Turut hadir sebagai tetamu jemputan Tuan Abdul Said Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan atau PICK membabitkan klien agensi antidadah kebangsaan giat dilaksanakan bagi mencapai imuniti kelompok seperti yang disaran kerajaan. Terbaru, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Muar Johor mula menggerakkan program itu dengan menyediakan suntikan kepada 186 klien pada 19 Ogos lalu. Menurut Pengarah Puspen Muar, Muhammad Faisal Maksum, program yang bermula kira-kira pukul 10 dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal. Pada hari ini, Puspen Muar dengan kerjasama pejabat daerah Tangkak, pejabat kesihatan daerah Tangkak dan beberapa agensi yang lain telah dapat menjalankan program imunisasi kepada klien-klien di Puspen Muar. Kami juga bersyukur pada hari ini pegawai kesihatan daerah Tangkak sendiri yang dapat hadir memberi taklimat dan seterusnya mengendalikan proses suntikan vaksin kepada klien-klien di Puspen Muar. Dan seramai 186 orang klien, iaitu semua sekali klien di Puspen Muar pada hari ini telah diberi suntikan vaksin jenis Sinovac. Dan insyaAllah untuk dos kedua mereka ni akan diberikan vaksin juga di Puspen Muar ini pada 9 hari bulan 9. InsyaAllah kami di sini di Puspen Muar akan terus komited dalam usaha kerajaan untuk memastikan sasaran herd immunity itu dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Muhammad Faisal menambah program itu digerakkan dengan kerjasama pejabat daerah Tangkak dan pejabat kesihatan daerah PKD Tangkak dan dibantu oleh agensi kerajaan lain termasuk Angkatan Pertahanan Awam APM serta Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Sebelum ini, 6 puspen telah melengkapkan sekurang-kurangnya suntikan pertama vaksin yang membabitkan Puspen Jeli Kelantan, Puspen Jerantut Pahang, Puspen Kuching Sarawak, Puspen Papar Sabah,
Puspen Sepang Selangor dan Puspen Sungai Bersih Kuala Lumpur. Sementara itu, klien di Puspen Kuching Sarawak berjaya melengkapkan kedua-dua dos vaksin COVID-19 menerusi program Mobile Outreach Vaccine. Suntikan dos kedua ini diberikan pada Jumaat lalu membabitkan seramai 101 klien termasuk seorang klien yang sedang mendapatkan rawatan mental di Hospital Sentosa di sini. Ya, di mana kita membawa vaksin CoronaVac atau yang lebih dikenali Sinovac kepada mereka yang sedang menjalankan rehabilitasi di Puspen sini. So, dengan saya ada 3 orang doktor, 4 orang nurse, 5 volunteer daripada KSKB. Kerana respons di sini amat baik, penghuni sini seramai 100 orang sudah sudi menerima vaksin dan hari ini kita sudah bagi dos yang kedua. So, selain itu kita juga ada seorang penghuni di Hospital Sentosa dan kami berterima kasih kepada pihak Puspen mengambil usaha pergi ke Hospital Sentosa untuk membawa mereka ke sini dan pesakit itu sudah divaksinasi. Selain itu, selain vaksin, kita juga mengambil peluang untuk kita menggunakan peluang ini untuk menyaring untuk penyakit hepatitis C yang kerap dikait rapat dengan penggunaan dadah, terutama pengkongsian jarum. Kita telah jumpa beberapa penghuni yang positif dan kita juga menyediakan surat rujukan dan juga kaunseling di sini tentang rawatan hepatitis C yang respon dengan amat baik jika diberikan rawatan 3 bulan. Kita berharap kerjasama di antara Klinik Kesihatan Putrajaya dan Puspen akan berterusan. Berita ADK edisi ini berakhir di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda semua dengan segmen Personality ADK yang akan memperkenalkan seorang pegawai yang cukup berdedikasi, bertanggungjawab dan mempunyai personality yang menarik. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP ditetapkan. Kepulihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. ADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Saya Azli bin Ubin, pengarah agensi Antara Kebangsaan Negeri Johor. Bila ditanya tentang sejarah perkhidmatan saya tidaklah begitu lama di dalam perkhidmatan awam ini. Pada 29 Ogos yang terhampir ini, maka genaplah 16 tahun saya dalam agensi Antara Kebangsaan ini. Ditanya tentang tugas yang saya pikul sekarang, sudah tentulah saya melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pengarah agensi Antara Kebangsaan Negeri Johor ini untuk memastikan ataupun membantu kerajaan negeri Johor dari segi permasalahan penagihan dadah yang wujud di negeri Johor ini. Di samping itu juga, saya juga telah dilantik sebagai pengerusi mesyuarat bersama Jabatan Peringkat Pekerja oleh semua warga kerja melalui satu proses undian bagi penggal sesi 2020 hingga 2022 nanti. Dan di samping itu juga saya dipilih juga sebagai Timbalan Presiden Persatuan Pegawai Anti Dadah. Simple, bila kita bekerja memberikan fokus dan tumpuan, dan apabila kita di luar waktu pejabat bersama dengan keluarga dan juga masyarakat, kita menjalankan aktiviti-aktiviti yang menjadi tanggungjawab kita juga. Tapi kita ingat, spend the quality time dengan keluarga dan juga spend the quality time dengan pekerja juga penting. Dan kita harus berlapang dada dan memahami tentang tanggungjawab kita juga pada negara ataupun tugas kaki kita, kerana konsep kita adalah penjawat awam yang bertanggungjawab apa juga konsekuensi yang berlaku berkaitan dengan adalah menjadi tanggungjawab saya di negeri Johor ini dan juga tamnya pada negara lah. Tetapi ada juga cabaran yang saya boleh nyatakan ianya manis. Contohnya saya juga ada mengendalikan satu lawatan khas daripada delegasi Thailand yang mana mereka ingin melihat program rawatan di pusat integrasi klien kita di Johor Bahru suatu masa dahulu, dan ianya boleh saya juga anggap satu pengalaman yang manis yang mana saya dapat connection dengan rakan-rakan daripada Thailand, berkongsi tentang program yang mereka laksanakan di sana dan juga mereka melihat program yang kita laksanakan di sini, iaitu dari segi bertukar-tukar pandangan bagaimana kita memberikan perkhidmatan terbaik pada mereka yang terkesan dari segi permasalahan dadah ini. Dan ada juga lah yang sedikit baik bagi diri saya, iaitu ketika saya
menjalani kursus hampir 2 bulan di New York. Ketika itu saya mengalami sakit, tak sihat lah masa itu. Bila cek, saya mengalami gallbladder ketika itu. Dan alhamdulillah lah, saya pergi berdorang masa itu dengan Tuan Tajmuddin, saya ingat, ketika bersama pengarah Puspen Serendah, dan saya masa itu berada di Puspen Remaja Tiang 2. Saya diarah untuk menjalani kursus salah satu approach berkaitan dengan program rawatan dan pemulihan klien yang terlibat dengan masalah dadah ini. Dan ketika itulah saya rasa agak pahit kerana saya nasib baik tak keseorangan, ditemani oleh Tuan Tajmuddin ketika itu. Alhamdulillah, sepanjang perkhidmatan saya sehingga hari ini, saya telah pun dianugerahkan beberapa pencapaian anugerah perkhidmatan cemerlang. Yang pertamanya pada tahun 2008, saya ingat yang kedua pada tahun 2010. Kemudian 2012 sekali lagi saya dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang ini, dan yang terkini adalah pada tahun 2019 yang lalu. Dan saya amat bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian yang saya terima ini. Mungkinlah saya boleh khaskan juga kepada semua individu-individu yang memberi positive vibe pada saya, yang mungkin dia sebagai dorongan pembakar semangat daripada saya. Tak kira saya, kalau orang kata idola ni seorang, idola saya ramai, iaitu mana-mana individu yang memberikan saya satu sumber inspirasi kepada ke arah pelaksanaan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan positif, maka saya akan ambil dan cuba terapkan dalam nilai perkhidmatan saya. Di samping juga of course isteri dan anak-anak saya yang sentiasa memberi sokongan, memahami kerjaya saya yang kadang-kadang saya tinggalkan mereka pun weekend, kadang saya berhijrah ke sana sini kan, tetapi mereka memahami tentang setting pekerjaan saya, dan saya amat bersyukur memiliki keluarga dan juga rakan-rakan yang sering kali memberikan inspirasi kepada saya bagaimana saya nak melaksanakan dan juga memberi perkhidmatan yang terbaik untuk agensi. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk menyeru kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dapat bersama-sama dengan pihak agensi antara kebangsaan bagi membantu menangani permasalahan sosial, khususnya berkaitan dengan ancaman permasalahan dadah ini di dalam negeri dan negara kita ini. Kerana kita tahu bahawa dadah ini bukannya sesuatu perkara yang boleh ditangani oleh sesetengah agensi ataupun individu sahaja. Ianya memerlukan kefahaman dan juga usaha yang kolaboratif. Justru sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengurangkan faktor risiko dan meningkatkan seberapa banyak yang mungkin tentang faktor-faktor yang sebagai faktor pelindung yang boleh melindungi daripada seseorang terlibat dengan permasalahan dadah ini. Justru saya juga menyeru sekali lagi kepada tuan-tuan perempuan di luar sana untuk bersama-sama dengan pihak agensi dadah khususnya boleh berhubung ataupun menghubungi mana-mana talian ADK ataupun ADK daerah yang wujud di dalam komuniti tuan-tuan dan puan-puan untuk kita memberikan khidmat nasihat yang bersesuaian supaya kita dapat membantu negeri dan negara kita dari usaha menangani permasalahan dadah ini.